Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia kini bertajuk Mokzani Mahathir pula dipanggil SPRM. Berita penuh. Seorang lagi anak Dr. Mahathir Mohamad, Mokzani, turut dipanggil SPRM. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki kepada Berita Harian hari ini. Menurut laporan itu, Mokzani hadir ke Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 11 pagi tadi dan dipercayai berhubung pengisytiharan harta. Dia disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 menurut laporan itu lagi. Menurut Sinar Harian pula, Mokzani disiasat berhubung kaitan pegangan sahamnya dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC yang dikatakan mendapat lesen fabrikasi struktur cari gali sebuah syarikat gergasi petroleum negara ketika bapaknya menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, abang kepada Mokzani, Mirzan, yang merupakan ahli perniagaan diberi notis daripada SPRM untuk mengisytiharkan hartanya dalam tempoh 30 hari pada 18 Januari lalu. Dia turut hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada hari yang sama. Dia disiasat berhubung maklumat dalam kertas Panama juga dibawa Akta SPRM 2009 dan AMLA TFPUAA. Sehari kemudian, Mahathir dalam hantaran di media sosial menempelak kerajaan yang menurutnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik dan mendakwa anaknya diugut akan dipenjara 5 tahun jika mengambil tindakan yang dianggap bertentangan dengan dakwaan. Dalam sidang media khas pada 22 Januari lalu pula, dia menyifatkan notis itu sebagai tidak masuk akal kerana Mirzan perlu menjelaskan sumber aset yang diperolehnya sejak 42 tahun lalu dalam tempoh yang singkat. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia terkini dari Mahkamah. Najib tak maklumkan Kabinet Bon AS 3.5 bilion dolar. Berita penuh. Seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan bon 1MDB bernilai AS 3.5 bilion dolar. Nur Aida Arifin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi mengenai perkara yang didakwa dilakukan Najib berhubung penglibatan 1MDB dalam pengambil alihan dua pengeluar tenaga bebas IPP Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad TEHSB dan Genting Senyen Sendirian Berhad. Saksi pendakwaan ke-49 itu memberi keterangan semasa perbicaraan hari ini terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib yang dikatakan dengan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Najib sebagai Menteri Kewangan tidak memaklumkan Kabinet berhubung pengeluaran bon AS 3.5 bilion 1MDB, sedangkan sebenarnya obligasi pinjaman sebuah MKD syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan 1MDB akan memberi impliksi kepada keuangan negara. Kementerian Kewangan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai terbitan dua bon itu yang masing-masing bernilai AS 1.75 bilion untuk pemperolehan TEHSB dan Genting Senyen, kata Nur Aida kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Square. Berhubung bantahan oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah mengenai dakwaan cakap dengar dan keterangan pendapat, Nur Aida memberi keterangan bahawa Najib didakwa menguruskan 1MDB menggunakan pendekatan top-down. Saksi itu mendakwa sisatannya menunjukkan perkara ini apabila Najib menandatangani dua resolusi bertulis yang dibentangkan dalam bentuk resolusi pekeliling pengarah DCR yang perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarah 1MDB berhubung pemerolehan dana TEHSB dan Genting Senyen. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 2014 dan didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diseleweng daripada 1MDB. Bagaimanapun, disebabkan bantahan daripada Syafiee atas alasan cakap dengar, Square mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bon itu digugurkan. Square juga mengarahkan pihak-pihak terlibat membuat hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafiee mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top-down.
Prosiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada dana 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Berikutan laporan CNN itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib untuk dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan, manakala segelintir yang lain masih menggapai peluangnya adalah 50-50. Ada pula yang mengakui mereka turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNN dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNN itu, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Menara canggih milik PNB itu mempunyai 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter dan ia adalah bangunan kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa di Dubai 828 meter. Sebelum ini, Shanghai Tower dengan ketinggian 632 meter adalah menara kedua tertinggi di dunia. Selain itu, menara TRX satu lagi ilham daripada Najib. Juga telah dibuka kepada orang ramai dan kini menjadi satu lagi pusat membeli bela bertaraf dunia yang sedang menjadi tumpuan pengunjung dalam luar negara. Dalam hal ini, saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib jika benar lembaga pengampunan akan bermusyarat sebelum hujung bulan ini. Sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini. Yang lain-lain yang masih memburu berangan-angan untuk kursi itu, kalau Najib ada di luar, boleh terus bermimpi sahajalah. Semua kenyataan ini ditulis oleh Syabuddin Hussein sendiri.